Tajuk kuliah kita ialah carilah ridha Allah. Carilah ridha Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya dengan ibadah solat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa qaidil gharril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita pada pagi ini, dengan nikmat yang telah kita dapatkan, yang telah kita kecapi, semuanya adalah anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang pasti kita inginkan keberkatan di dalam hidup kita. Dari mula kita bangun tidur, kita berniat untuk melakukan kebaikan. Kita ingin melakukan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap agar kita di kalangan orang-orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada pagi ini tajuk kuliah kita ialah carilah ridha Allah. Carilah ridha Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya dengan ibadah solat. Solat yang kita dirikan ini merupakan ibadah badaniyah yang paling afdal, yang paling utama, solat. Ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berapa ramai orang yang mendirikan sembahyang? Dan hari ini berapa ramai orang yang mendakwa dia sudah mendirikan sembahyang
tetapi sembahyangnya sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak melengkapkan hak-hak yang ada di dalam solat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita belajar tentang solat. Kita belajar apa yang dimaksudkan dengan rukun salat, syarat sah salat dan perkara-perkara yang dapat membatalkan salat kita. Kerana apa tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Kerana kita ingin salat kita itu maqbulatan indallahi ta'ala. Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan solat sahaja, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Segala ibadah-ibadah yang lain pun kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita inginkan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti memastikan kesahihan ibadah tersebut. Kita mesti memastikan ibadah tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syarak. Sesuai dengan apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quranil Karim dan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mesti tidak kita dapatkan daripada al-sinatil ulama, lisannya para alim ulama, ajarannya para alim ulama. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita terjerumus di dalam satu kesalahan, maka kita harus cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak mesti diiringi dengan ilmu pengetahuan. Cara nak bertaubat pun diajarkan oleh Rasulullah melalui ajarannya para alim ulama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang Nabi SAW disebut, inni akhafu minan nar, aku takut neraka. Tetapi dia merupakan orang yang berdusta. Pasal apa? Sebab dia tidak bertaubat. Fahuwa kadzabun indallah ghairu taubat. Dia merupakan orang yang berdusta pada sisi Allah Subhanahu wa taala sekiranya dia tidak bertaubat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita memperbenarkan taubat tersebut. Mestilah taubat itu terbit daripada suatu penyesalan. Maka ada juga orang yang menyebutkan, wa idza qala al-'abd inni uhibbun nabiyya alaihi salatu wassalam min ghairi ittiba'i sunnah fahuwa kadzab. Orang-orang yang mendakwa dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak mengamalkan sunnah, dia tidak mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kadzabun ghairu taib. Dia merupakan orang yang berdusta, yang tidak dikatakan orang yang bertaubat. Maka disebutkan, fa inna taiba habibullah
wa habibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala dan kekasih baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ia tak lari daripada tajuk kita, ialah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man taba wa lam yata'allamil ilma falaysa bita'ibin." Barang siapa yang mendakwa dirinya itu bertaubat, walam yata'allamil ilma, akan tetapi dia tidak mempelajari ilmu, falaysa bita'ibin, maka orang ini bukan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang yang bertaubat itu orang yang belajar. Kalau hari ini seseorang itu mendakwa dia bertaubat kepada Allah, tetapi dalam keadaan masa yang sama dia tak mahu belajar, dia tidak mahu menuntut ilmu, pada hakikatnya kata Nabi, falaysa bita'ibin, dia bukan orang yang bertaubat. Wa man taba wa lam yazid fil ibadah falaysa bita'ib. Barang siapa yang mendakwa dirinya itu sudah bertaubat, walam yazid fil ibadah, tetapi tidak ada penambahan di dalam ibadahnya, maka hakikatnya dia belum bertaubat kepada Allah. Wa man taba wa lam yardil khusama'a falaysa bitaib. Ada juga orang yang bertaubat tetapi dia tidak berpuas hati kepada orang-orang yang menjadi musuhnya itu, maka dia bukan orang yang bertaubat. Masih tidak memaafkan orang. Ini bukan orang yang bertaubat. Saya sudah bertaubat, tetapi dalam masa yang sama amal ibadahnya tidak bertambah. Ini bukan orang yang bertaubat. Amal ibadahnya tidak bertambah. Bahkan yang lebih malangnya, makin berkurang, makin sedikit dan sedikit. Tuan-tuan, dengar suara saya tak? Dengar. Baik. Makin berkurang dan makin sedikit demi sedikit. Ini bukan makin bertambah. Karena orang yang bertaubat, amal ibadahnya terus bertambah. Dia berlumba-lumba dalam soal kebajikan. Tuan-tuan, kita sambut Aidul Adha. Ini pun masih dalam hari tasyrik. Terdengar takbir dibacakan oleh tuan imam yang dirahmati Allah. Sembelih haiwan korban. Ini di antara salah satu jalan untuk mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan untuk mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Namun berapa ramai orang yang boleh sampai ke jalan tersebut? Kalau dia melalui jalan tersebut dan ada tergelincir di pertengahan jalan, maka apakah jalan yang terbaik untuk dia lakukan? Bertaubat kepada Allah. Dan mengharapkan dosa-dosanya itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi SAW memberitahu, "Atadruna minat taib?" Apakah kalian tahu siapakah orang yang sebenarnya bertaubat? Sahabat mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Allah dan Rasulnya yang tahu. Nabi mengajarkan kepada para sahabat, dan kita mengambil intipati itu pada pagi ini, ialah berkenaan tentang ada orang-orang yang mendakwa dirinya itu sudah bertaubat, namun pada hakikatnya dia masih belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan.
Ada orang yang mendakwa dirinya bertaubat, walam yatasaddaq, akan tetapi masih berat untuk bersedekah. Walam yatasaddaq bifadli ma fi yadihi. Orang yang mendakwa dirinya itu bertaubat kepada Allah, namun dia masih belum bersedekah. Dengan apa-apa yang sudah dia miliki semampunya, dia tak bersedekah kerana kedekutannya, kerana bakhilnya. Pada hakikatnya dia belum bertaubat. Kerana sedekah itu merupakan salah satu daripada amal kebaikan. Maka dia meninggalkan kebaikan tersebut. Pada hakikatnya dia masih belum bertaubat. Pada hakikatnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu tuan-tuan, kita bangun tidur, kita doa yang baik-baik. Dan disebutkan di dalam mafhum hadis Nabi SAW, seluruh anggota yang lainnya menumpukan kepada lidah. Kan? Apabila seseorang itu bangun tidur, terjaga daripada tidur, seluruh anggota menumpukan tumpuannya kepada lidah, sehingga disebutkan, wahai lidah, sekiranya engkau lurus dan kami berharap engkau lurus, engkau baik, maka anggota-anggota yang lain pun akan menjadi baik. Tetapi sekiranya engkau bengkok, engkau tak berapa okey, engkau tak baik, maka kami turut akan menjadi tidak baik. Lidah. Batu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat semuanya menumpukan kepada lidah, maka lidah di antara anggota yang patut untuk dijaga, yang perlu untuk dijaga. Dan kadang-kadang disebabkan lidah yang tidak bertulang ini, seseorang itu tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dia sudah mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Dengan lidah. Maka harus diperluruskan lidah tersebut. Maksudnya macam mana? Berkatalah benda-benda yang baik. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Agar orang itu nyaman dengan perkataannya, orang itu nyaman dengan kelakuannya, maka lidah harus dijaga dengan baik. Lidah harus bercakap sesuatu yang baik, sesuatu yang menyukakan hati orang lain, sesuatu yang menyebabkan orang lain gembira. Harus berkata sesuatu yang benar, tidak disulami dengan perdustaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lidah merupakan salah satu anggota yang boleh menyebabkan seseorang itu mendapatkan murka Allah, dan dia boleh menyebabkan seseorang itu mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan anggota yang lain yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya, sehinggalah kita menjadi orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seperti mana yang saya beritahu, seandainya ya kita manusia biasa tuan-tuan, kita bukan malaikat. Ya kadang-kadang kita terjatuh di dalam jurangnya dosa. Maka apa yang perlu kita buat? Seperti yang sudah diberitahu, ya taubat kepada Allah. At-taubatun nasuh an-nadamu ala ma madha wal iqla'u fil hal in anhu wal azmu an la ya'uda abadah. Taubat yang sebenar itu terbit penyesalan di atas dosa yang sudah dilakukan,
Dan dia menyesal pada ketika itu. Wal iqla'u fil hal. Dia menyesal pada waktu itu. Di atas dosa-dosa yang sudah dilakukan. Dia risau. Kan? Dia mesti memutuskan dirinya dengan dosa. Wal azmu alla ya'uda ilaiha. Dan sama sekali dia tidak ingin kembali untuk melakukan dosa tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu para alim ulama menyebutkan aslu taubati an-nadamatu. Asal taubat itu terbit daripada penyesalan. Terbit daripada penyesalan. Kalau seseorang itu tidak timbul penyesalan di saat dia sudah terjebak dengan dosa, maka dari awal-awal dia memang sudah tidak ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau timbul penyesalan, insya-Allah, maka dia akan melakukan perkara-perkara yang menunjukkan bahawa sesungguhnya dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak dapat tidak, kita mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sesekali kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jangan sesekali kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang kadang-kadang dah tak boleh nak move on. Tak boleh buat apa, saya dah tak boleh buat apa dah Ustaz. Saya rasa hidup saya dah tak berguna. Ada orang yang merasakan dirinya itu malang. Dia tidak ingin kembali kepada Allah. Akhirnya dia mencari jalan singkat, dia bunuh diri. Itu sebenarnya tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan dia akan menambahkan masalah. Dan kes bunuh diri di negara kita ini, dia bukan makin sedikit di jambatan Pulau Pinang. Berapa banyak orang dah terjun dekat situ. Dia bukan terjun kat swimming pool, tuan-tuan. Kalau terjun kat swimming pool tak ada masalah, orang tak larang. Masalahnya dia terjun dekat jambatan Pulau Pinang tu. Dia ingat macam swimming pool. Dari awal-awal dia tak mau hidup dah. Sebab apa? Kerana dia sudah tertutup matanya yang bahawa sesungguhnya ada lagi ruang untuk dia mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang ujian yang kita lalui itu menyebabkan kita tak boleh nak move on. Kita melakukan sesuatu yang boleh mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka sebab itu tuan-tuan, kita sebagai Muslim mukmin, orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ada jalan panduannya. Kita ada panduan. Kan? Kalau orang itu ada masalah ni, masalah itu, mesti ada jalan penyelesaiannya. Kan? Sebab itu, selama mana kita hidup, jalan penyelesaian itu ada. Kan? Selama mana kita hidup, selama mana kita bernafas, di saat kita menghadapi kesulitan dan permasalahan, jalan penyelesaian, jalan keluar daripada permasalahan itu ada. Ada jalan yang sudah diajarkan oleh agama kita. Maka tidak perlu kita melakukan perkara-perkara yang hanya memudaratkan diri kita sahaja, yang hanya akan membinasakan diri kita sahaja. Allah Ta'ala uji kita, tuan-tuan. Ada orang yang Allah Ta'ala uji dia dengan isteri dia. Hadir ramai, tuan-tuan. Saya, tuan-tuan, berkuliah di satu masjid. Ada orang tanya, Ustaz,
Macam mana nak buat Ustaz dengan orang yang takut bini dia? Soalan tu pun orang tanya tuan-tuan. Saya cakap, tidak ada mana-mana suami yang takut orang rumahnya. Tidak ada. Melainkan suami itu kasih kepada isterinya, ambil perhatian, mengambil berat tentang isterinya. Habis dah Ustaz, kalau tiap-tiap pagi tak boleh medang, itu apa cerita Ustaz? Aduh. Kan? Tahu medang, ngopi. Saya kata, itu masalah boleh disettlekan. Ini masalah yang boleh disettlekan. Masalah rumah tangga. Hari ini berlaku tuan-tuan. Masalah rumah tangga. Berapa ramai hari ini isteri yang lari daripada rumah. Berapa ramai hari ini suami yang lari daripada tanggungjawabnya. Ada penyelesaian. Islam mengajarkan segala-galanya. Orang tanya Ustaz, macam mana saya nak buat Ustaz? Tok laki saya macam ni, kaza wa kaza, macam ni, macam ni, macam ni. Tuan-tuan, saya bukanlah orang yang duduk di dalam mahkamah rendah syariah yang merunding permasalahan yang berlaku dalam rumah tangga, bukan. Cuma solusinya tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala itu ada. Maka disebutkan jangan sesekali berputus asa daripada rahmat Allah. Ini kadang-kadang ada orang yang diuji dengan anaknya. Al-Imam di dalam satu riwayat menyebutkan, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu wa arda'. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili diuji dengan kenakalan anaknya. Diuji dengan kenakalan anaknya. Sehinggalah apabila wafatnya Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, anaknya itu menyesali di atas dosa-dosa yang dilakukan dan dia menjadi wali min awliyaillah ta'ala. Kerana apa? Kerana Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili disebutkan beliau tidak pernah melupakan doa kepada anak-anaknya. Dan doa itu merupakan suatu benda yang sangat penting. Apatah lagi itu daripada ibu dan ayahnya. Betul tuan-tuan, ada orang yang diuji dengan anaknya. Dengan masalah gejala sosial yang telah dilakukan. Orang risau, orang bimbang. Sebab mana-mana kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak, itu akan dinisbahkan kepada ibu dan ayahnya. Betul tuan-tuan? Dia ni anak siapa ya? Oh, dia ni anak ahli Korea kita. Oh, dia ni anak Tuan Imam. Dia ni anak Ustaz. Tuan-tuan, kata orang Melayu, dia sudah menconteng arang ke muka ibu dan ayahnya. Namun, ada tak jalan penyelesaiannya? Ada. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam masa yang sama, carilah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan menumpukan hidup kita untuk mencari ridha manusia. Ibu-ibu, ayah-ayah, saya pesan khususan untuk diri saya, kehidupan kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan nak cari ridhanya manusia. Sebab apa? Ridha nas ghayatun la tudrik. Ridha manusia sampai bila-bila pun tidak akan engkau dapatkan, kata Imam Asy-Syafi'i. Ridha manusia, kepuasan di dalam setiap hati manusia, sampai bila-bila pun kita tidak akan dapatkan. Ya, memang kita tak nafikan ada orang yang bersetuju dengan kita. Dan kita juga tidak menafikan ada orang-orang yang tidak setuju dengan kita. Kita tidak menafikan ada orang yang sayang kasih kepada kita. Namun kita tidak boleh menafikan juga ada orang yang tidak suka kepada kita, ada orang yang memusuhi kita, ada orang yang membenci kita. Tak nafikan tuan-tuan. Sebab itu carilah ridha Allah, ketepikan sedikit ridha manusia. Kalau kita buat baik pun orang sayang, kita buat baik pun ada orang sekeliling yang tidak bersetuju, itu normal, biasa.
Kerana apa? Kerana kepuasan di dalam setiap hati manusia itu mana mungkin kita akan dapatkan. Kita plan buat macam ni, ada orang tak setuju. Kan? Daripada sekecil-kecil urusan sehinggalah sebesar-besarnya. Sebab itu kita buat sesuatu kerana nak mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu orang suka ke tak suka ke, kita terus jalan. Betul tak? Terus jalan. Kita buat baik ke tak buat baik, kita buat baik, orang suka ke tak suka ke, kita terus melakukan kebaikan. Kerana kita nak mendapatkan sesuatu yang sangat bernilai harganya. Kerana kita ingin mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan hujibatil jannatu bil makarih. Syurga itu dihiasi dengan sesuatu benda yang sama sekali tidak disukai oleh hawa nafsu. Maka nak masuk syurga itu memerlukan kepada pengorbanan, memerlukan kepada kesungguhan, memerlukan kepada usaha yang keras. Dan yang paling utama, seseorang itu masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan semata-mata amalan yang dilakukan, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak dinafikan yang bahawa sesungguhnya dia menjadi orang-orang yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira sudah masuk waktu isyraq. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Mudah-mudahan kita semua di dalam ridhanya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kedua ibu bapa kami, kasihanilah kedua ibu bapa kami yang telah mengasuh dan mendidik kami pada waktu kami kecil ya Allah. Sebagaimana mereka telah mengasihani kami ya Allah, kau rahmatilah mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau ada di kalangan kami yang ibu dan ayahnya sudah pergi dahulu, jadikan kubur mereka itu satu taman daripada taman syurga-Mu ya Allah, dan jangan jadikan kubur mereka itu satu lubang daripada lubang api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau ada di kalangan kami yang berada di dalam rumah-Mu ini yang dilanda kesusahan dan permasalahan yang besar, rungkaikanlah permasalahan tersebut, selesaikan permasalahan tersebut ya Allah. Jangan biarkan kami berada di dalam kedukecitaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau ada di kalangan kami yang ada di dalam rumah-Mu ini ya Allah, yang dibebani hutang ya Allah, langsaikanlah hutang-hutang mereka ya Allah. Permudahkan urusan mereka untuk melunasi hutang-hutang mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankan hajat kami, jadikan kami orang yang baik, orang yang soleh, orang yang selalu mengejar cinta-Mu, orang yang selalu mengejar kasih-Mu, orang yang selalu mengejar kekasih-Mu, mengejar cinta daripada kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami orang yang diredai-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa saya tersalah bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.